Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Tiga Kaca ingin membentangkan kajian yang bertajuk Pembentukan Identiti Pelajar, kajian kes dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Fikri Sofi, rakan saya Muhammad Alif Jazni dan Anwar Aswan Muhammad Noor. Jadi secara informalnya, melanjutkan pengajian di universiti merupakan pengalaman baru dalam kalangan pelajar-pelajar yang datang daripada sekolah, matrikulasi, asasi, kolej dan sebagainya. Penghijrahan ke tempat baharu iaitu di suatu lokasi yang bernama Sintok merupakan suatu cabaran yang dinamakan sebagai penyesuaian diri. Dan ini menyebabkan kepada banyak keputusan penting yang mula dibuat oleh mahasiswa untuk membina kehidupan kendiri. Aktiviti-aktiviti yang dilalui antaranya pergaulan dengan rakan-rakan, aktiviti menghadiri kuliah, aktiviti luar yang disertai oleh pelajar-pelajar ini dan cabaran untuk berkomunikasi dengan tenaga pengajar mendewasakan, mematangkan para pelajar ini. Universiti telah berfungsi sebagai suatu tempat untuk menyediakan ujian-ujian ini. Ujian-ujian bagi golongan muda ini mengurus emosi, membuat kesan tanggapan, berkongsi secara mendalam dari segi emosi, menyelesaikan perbezaan, mendapatkan satu keputusan dan membuat komitmen yang cukup bermakna dalam diri mereka. Jadi tujuan kajian ini dibuat adalah untuk meneroka faktor-faktor dan elemen pembentukan diri dalam pelajar yang menggunakan teori pembangunan pelajar Chickering 1969. Untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Alif Jasni. Okey, saya akan membincangkan tentang sorotan literatur untuk kajian ini. Pertama kali kita akan membincangkan maksud identiti lah. Dalam kajian ini, pekaji ingin meneroka tentang perkembangan identiti pelajar sepanjang berada di dalam universiti. Bagaimana seseorang pelajar membentuk identiti yang boleh berpunca daripada pelbagai faktor yang wujud secara langsung dan tidak langsung dalam sekeliling pelajar tersebut. Secara umumnya, identiti merangkumi kenangan, pengalaman yang dilalui, hubungan yang dijalani, dan nilai-nilai yang mewujudkan rasa dalam diri seseorang. So, teori perkembangan identiti Chickering dan pembangunan pelajar. Teori Chickering menggariskan tentang persekitaran kampus lah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pelajar. Chickering mengenal pasti 7 vektor perkembangan pelajar, iaitu pertama perkembangan kecekapan, kedua adalah keupayaan untuk menguruskan emosi, yang ketiga adalah pergerakan melalui autonomi ke arah saling bergantung, keempat adalah perkembangan hubungan interpersonal yang matang, kelima adalah pembentukan identiti, keenam adalah pembentukan tujuan dalam diri. So, tujuh adalah perkembangan integriti dalam diri seseorang pelajar. Kajian ini menggunakan pelajar UUM, di mana kajian ini cuba melihat bagaimana pelajar ini membentuk identiti sepanjang berada di dalam UUM lah. So, metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Pembincangan kumpulan berfokus dijalankan telah melibatkan 6 orang pelajar. Pembentukan soalan adalah secara terbuka yang boleh pekaji menyelami pengalaman responden inilah. Pekaji mentranskrip semula seluruh rakaman di dalam Microsoft Word. Proses transkrip ini dengan menggunakan perisian Microsoft Word. Kaedah tematik telah digunakan dalam mengekut dapatan kajian. Pengaji menggunakan perisian Atlas dalam melancarkan proses pengekodan lah. So, pekaji akan mengenal pasti makna-makna yang berulang dan akan membentuk coding-coding dan akhirnya akan dikelompokkan di dalam satu family lah
jika dipanggil dalam STCI ataupun dalam kaedah kualitatif, kita memanggil sebagai tema lah. So, rakan saya seterusnya akan membincangkan tentang dapatan kajian yang telah diperolehi. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah membentangkan bahagian mereka dengan begitu mantap. Terima kasih Muhammad Fikri dan Muhammad Alif Jasni. Untuk bahagian saya akan melaporkan dapatan kajian di mana dapatan kajian ini merangkumi dua elemen utama iaitu maklumat responden, maklumat demografi responden dan tema-tema yang berjaya kami temui selepas analisis dilakukan. Dimulakan dengan maklumat demografi responden, dapat kita lihat di sini seramai 6 orang pelajar telah mengikuti temu bual yang telah dijalankan. 6 orang pelajar ini sedang mengikuti pengajian peringkat ijazah sarjana muda dan kebanyakan mereka berada dalam tahun akhir pengajian. Semua pelajar yang telah mengikuti berasal daripada semenanjung tanah air, di mana ada yang berasal daripada Terengganu, Johor Bahru, Kedah, Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Dari segi program pengajian, 2 orang pelajar sedang mengikuti pengurusan sumber manusia, 2 orang pelajar sedang mengikuti program kewangan dan perbankan Islam dan 2 orang pelajar sedang mengikuti program kerja sosial. Dari segi pembahagian komposisi gender, dapat kita lihat 2 orang adalah pelajar lelaki dan seramai 4 orang adalah pelajar perempuan. Seterusnya, daripada analisis yang dijalankan, analisis tematik menggunakan perisian Atlas DI, dapat kita lihat di sini terdapat 5 tema utama yang berjaya kami temui. Yang pertama, tema 1, pengalaman belajar di Universiti Utara Malaysia. Tema 2, cabaran kelas secara atas talian. Tema yang ketiga, kawalan emosi. Tema yang keempat, integriti pelajar. Dan tema yang kelima adalah pembentukan identiti pelajar. Dapat kita lihat di sini pengalaman belajar di UUM, mereka semua suka dan jatuh hati dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Universiti Utara Malaysia. Dari segi kemudahan infrastruktur, mereka sangat yakin dan seronok belajar di UUM kerana mempunyai infrastruktur yang serba lengkap. Contohnya memberi kemudahan asrama daripada tahun pertama sehingga ke tahun akhir pengajian, dan seterusnya mereka juga ada memberitahu bahawa dari segi kemudahan bas sangat efisien dan boleh akses kepada seluruh kampus. Untuk tema yang kedua, memandangkan temu bual ini dijalankan sewaktu kelas secara atas talian dijalankan, mereka memberi sedikit perkongsian mengenai cabaran yang mereka hadapi sepanjang tempoh kelas atas talian, iaitu kebanyakan mereka mengatakan masalah dari segi capaian internet, dan yang kedua dari segi disiplin diri untuk terus bermotivasi dalam meneruskan pengajian secara atas talian. Untuk tema yang ketiga, dari segi kawalan emosi sepanjang tempoh kelas atas talian ini dilaksanakan, kebanyakan mereka mengatakan mereka masih lagi mampu untuk mengawal emosi, dan kawalan emosi ini dipengaruhi oleh keadaan sekeliling juga. Untuk tema yang keempat, integriti pelajar, kebanyakan mereka memahami bahawa integriti itu bermaksud jujur dan amanah yang pertama dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan, dan ada juga pelajar yang memberikan respon bahawa dalam kita terlibat aktiviti berpersatuan, kita juga perlu ada integriti, jujur dan amanah, memikul serta melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan untuk tema yang terakhir dari segi identiti pelajar, mereka mengatakan Universiti Utara Malaysia telah membentuk identiti mereka dengan mantap dan berjaya melalui pelbagai program-program yang telah dilaksanakan seperti program-program kesukarelaan, program-program persatuan dan program-program masyarakat yang lain. Dan itu sahaja dalam bahagian dapatan kajian. Sekian, terima kasih.